Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمة واحفظنا بالإسلام قاعدة واحفظنا بالإسلام راقدة ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-sama kita boleh berkumpul di dalam sebuah tempat yang sejadi sekasih-kasih tempatlah di atas muka bumi ini, iaitu masjid. Ini adalah perkara yang Tuhan takdirkan mari dulu lagi, sebelum daripada kita jadi, sebelum daripada kita mari, sebelum daripada tok nenek kita mari kepada alam ini 50,000 tahun kalau kira. Itu ada dah dalam ilmu Tuhan. Maka tak lupa lagi lah, kita nak boleh beripung lagu ni ya banyak daripada pihak-pihak orang nak kepada kebaikan, kena capur tangan. Terutamanya imam masjid kita yang sudi usaha dan ahli jawatan masjid ni, Raudhatus Salihin, capur dengan ayuk kita, Tok Nebel, Tok Mene dan ahli jawatan kuasa untuk mengadakan majlis umpama ni, supaya kita umat Islam boleh ambil istifadah, faedah daripada ini majlis, supaya kita nak menambahkan iman kita. Maka ini adalah satu kebaikan yang kita kena pohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utama sekali Tuhan itu balaskan kebaikan kepada mereka-mereka yang sudi buatnya bernamij sebagaimana yang kita duduk sekarang. Dan minta Tuhan juga balaskan kebaikan kepada kita sekalian kaum muslimin di atas sahuti pelaturan yang diaturkan oleh pihak ketua-ketua kita. Ini adalah dua tangan yang kita kena capur supaya kita nak menjadikan kebaikan hadap ke depan. Masuklah kita di dalam ayat Tuhan kata, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini, makna membangunkan masjid untuk nawi jadi nampak kata masjid itu ada orang duk bercara, ada orang duk amal ibadat fi buyutin adzinallah, di dalam umur Allah Taala itu Allah Subhanahu wa taala izin kita, suruh kita itu angkatkan lambang syiar al-Islam. Maka kita masuk di dalam ayat hak Tuhan kata tadi itu, termasuk kita daripada mereka yang ada tanda iman kepada Allah dan tanda iman kepada hari kemudian. Kerana inti kita hidup sebagai manusia ni tak lain tak bukan kena beriman dengan Tuhan dan beriman dengan hari kemudian. Barulah kita itu selamat sejahtera hidup atas muka bumi ini, dapat kebahagiaan dan berjaya kita menujukan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Tajuk yang diberikan kepada saya boleh kita nak kongsi pada malam ini, cara hidup mengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau kita nak sikit lah kita kata, nak capur tangan sikit kita kata,
bagaimanakah cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Imam Syafi'i rahimahullah taala sebagai contoh, supaya kita nak ambilnya pengajaran daripada hidupan imam, mari pakai di dalam hidupan kita sungguh. Kerana kisah ni, semua kisah yang Tuhan sebut dalam Quran baik, Nabi sebut dalam hadis, tujuan besar sekali bukan kita sedar, nak sedap di telinga, bukan. Tetapi nak kita ambilnya al-ibrah, pengajaran daripada itu kisah, mari guna di dalam hidup kita sungguh. Ini berhajat kepada orang royak kisah tu sendiri, dan pendengar sendiri kena kongsi supaya nak waktu tubiknya pengajaran daripada kisah yang kita dengar mari tadi. Manusia yang sempurna ya Allah Ta'ala utuskan mari kepada ini dunia, maklum, dan perkara itu tak kena syok lagi di hati-hati orang yang beriman, iaitu kena kepada Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah hak sempurna sekali, ikut sudut mana-mana. Dalam hidup dia semua ada kesempurnaan. Kesempurnaan dapat daripada diri Nabi sendiri yang menjadikan orang bawa hidup melalui ajaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kerana Nabi Muhammad ni bawa datang kepada kita ni agama, sebagai agama Islam, dikenalkan dengan agama Islam yang kita sekalian pakat duk memeluk ni, yakni agama fitrah, agama yang selaras molek dengan hidup manusia, agama yang tak jadi susah kita nak beragama dengannya, agama nak kepada kita kenalkan hakikat kita sebagai manusia, kenalkan yang menciptakan kita sebagai Tuhan kita, kenal kata kita duduk di sini kerja gapo kita kena buat, kita nak pergi ke mana, semua perkara ada jawapan bagi manusia yang duk cari-carikan akan hakikatul hayah, akan hakikat hidup. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan mari kepada ini dunia ni nak warinya benda hak besar sekali supaya nak jagakan diri kita daripada keruntuhan hidup. Manusia ni Allah Ta'ala muliakan dia banyak perkara. Kita sebagai manusia ni kalau tak khabar kata kita manusia, kita adalah sehina-hina orang. Teruk lebih daripada perkara hak mana-mana lagi. Nak kira kadang binatang ternak ke nak banding tak boleh. Benar dia, atas dia, hebat dia dengan kita kalau kita tak faham kata kita ni manusia. Dengan sebab itu senantiasa musuh Allah Ta'ala ni dia nak buat lagu mana kita tu tak khabar kata kita manusia. Semenjak daripada lama mari dah, bukan baru-baru rancangan musuh Tuhan ni. Tetapi Allah Ta'ala ni ya tak lock kita do cara masa kita, cara kita dengan tidak ada petunjuk, tidak adanya cara memikir, tidak adanya pengajaran untuk kita nak bawakan diri dalam hidup ni, tidak. Nabi Muhammad mari ni untuk nak jagakan 5 perkara besar-besar. Yang pertama nak jagakan akal fikiran. Yang kedua nak jagakan maruah seseorang. Yang ketiga nak jagakan baka seseorang. Yang ketiga nak jaganya harta seseorang. Dan seterusnya. Yang kita nak sebut satu persatu tu masa ya sempit. Tetapi kita nak memperdekatkan beberapa perkara. Yang pertama orang panggil maqasiduddin. Agama kita ni ya ada lambang dia dan adanya tujuan hidup. Tuhan jadikan kita ni bukan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Allah Ta'ala ni tak sama sekali jadikan makhluk ni dengan sia-sia, terutama kita sebagai manusia.
ayahsabul insan ayyutraka suda. Kita kira ke kata kita sebagai manusia ni Tuhan nak tinggalkan kita dengan tidak ada suruh dan tegah? Tak. Di sana ada tegah, di sana ada suruh. Kenapa? Kerana nak kita sebagai manusia tu duduk di dalam garis yang benar. Kerana manusia kalau kita nak lepaskan diri dia kepada diri, nascaya dia tunggu parik belakang. Tak kira siapa-siapa, tak kira hamba, tak kira sama pendengar semua, kalaulah tidak ada hidayah daripada Tuhan, tunggu parik. Dengan sebab itu kita duk baca doa sokmo-sokmo, tak sewi Tuhan tinggalkan diri kita kepada diri kita. Tarfata ainin. Sekelip mata pun tak se. Nak wi Tuhan pipingkan kita. Supaya nak wi kita itu dapat kejayaan. Maka salah satu daripada cara nak memuliakan manusia ni yakni kena jaganya akal fikiran. Akal fikiran ni makna lagu mana? Kita kena faham. Kerana orang duk ngenak akal fikiran ni dia tak faham. Imam kita, Imam Syafi'i ni, kalau kita nak sebutnya, dia mula-mula sekali diperanakkan oleh ibu dia. Masa 2 tahun tadi tu ayah dia sendiri ambil geduk dengan mak dia di kawasan yang ada orang daripada Yaman. Sebab mak ni Yamaniyah, mak dia orang Yaman. Pak ni mana maklumlah kata baka dia tu sambung molek dengan Qusay sebagai tok nenek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qurashi lah. Bawa pergi tu di kampung tu untuk nak jagakan suasana bahasa akal fikiran, kerana di kampung itu adalah tempat yang molek. Tapi hari ni masya-Allah lah, kampung-kampung punya serai demo belaka. Cuma saya nak setuh sikit-sikit lah biiznillah taala. Jadi Islam kita ni ia berikan manusia mulia lebih pada binatang ternak ni, tak lain tak bukan yakni muliakan manusia dengan akal fikiran. Akal fikiran ni khilaf ulama, duk di hati ke duk di otak. Sebab kalau dalam Quran Tuhan kata lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka itu adanya hati, tetapi hati yang tidak adanya pemikiran untuk nak menyelamatkan dirinya daripada kemusnahan dan benda-benda yang nak jadikan merugikan dirinya sendiri. Tetapi maklum di sisi ahli sains dan ahli ilmu nafsi itu, puak jiwitya semua tu, dia kata akal tu ada di akal, ada di otak. Tak apalah. Muhimnya, pentingnya akal sendiri yang ada di atas, di dalam diri kita sendiri, hakikat lagu mana pun kita manusia nak cari tak boleh. Tetapi kesan dia daripada kata orang ni orang berakal, di mana kesan cakapan dia, budi pekerti dia, pekerjaan dia, gerak-geri dia, itu menunjuk kata dia tu orang berakal. Maka muhimnya, pentingnya orang kita ni, kalau akal dia tu dirusakkan, rusak ni dia banyak kali. Musuh Tuhan dia baca belaka. Dia tak laknah kita sebagai orang Islam nak beragama Islam dengan cara molek, dia tak lak kita. Amba pernah jumpa dengan orang Amerika masa duk ngaji luar negara. Mari kajinya ilmu Islam di Azhar ni, tapi dia tak ada masuk di Jamiatul Azhar. Tapi main ngaji di luar pagar Azhar, ambilnya ilmu-ilmu Azhar ni buat kaji berpuluh-puluh tahun duduk di Mesir untuk nak carinya. Sebab gapakah tiap-tiap kali orang serainya negara Mesir ni tak kuasa nak menguasai orang dia nak keluar tu baik pada agama. Akhir sekali dia bolehnya tahu kata punca orang tak jadi punah akal fikiran, sedangkan dia duk seraikan dengan ghazwatil fikr.
orang panggil peperangan psikologi, untuk nak memunahkan akal orang walaupun tak dengan sebab apa? Tak bukan dengan sebab mukhaddarat, sing septit daripada dadah tu dadah ni dak. Bukan sekadar tu yang mikir. Terkadang orang pakai kain subek, pakai kain sarung, pakai baju teluk belanga, kalau tempat kita lah pakai baju tu, otak punah berbanyak. Pemikiran dia tolak agama, bulat-bulat tolak agama. Kenapa? Kerana orang barat ni sebagai musuh Tuhan lah, dia tak berhenti daripada kuat kaji. Kita sebagai umat Islam ni terkadang nak buat kaji dak dah. Nusantara kita ni nak dengar pun malah. Subhanal Malik. Sebab setengah-setengah daripada guru dia kata kita nak tulis buku sendiri, dak dah dia kata. Nak baca buku hak dia tulis tu pedak juga. Nak ayat hemoh kita ni kurang. Kita kembali sikit. Orang Amerika ni dia pergi cari-cari dalam manahijil al-Azhar, kata gapakah jadi inti hak besar sekali, tarik tak pergi ni, duk baku terlekat ni mana. Akhir-akhir sekali pergi jumpa ada satu madah yang mereka orang Islam duk mengaji belajar, madah tayyarat, gelombang cara memikir manusia. Tiap-tiap gelombang cara memikir manusia yang memunahkan akal fikiran umat Islam, ulama kita ni senantiasa ada proses sama, wari sama akan ilmu pengetahuan untuk menetapkan iman dan Islam dan tauhid bagi kita ni nak jadi tetap, ya duduk situ sama. Marilah gelombang tahun 2000 ke 2021 ke 2022 lagi akan datang pun semua je tak manhaj dia. Cara faham gini tak kena sebab gini makin molek dengan akal fikiran. Di situlah mereka kata kita ada buat kajian setara ni dah, tak kuasa lagi umat Islam, sedangkan kita jajah dia habis licin dah. Terkadang umat Islam kita ni, kita tengok negeri mana negeri Islam tak kena jajah dia, habis licin, tak tinggal pun. Tetapi ada satu madah tu nak jagakan cara memikir, akal fikiran seseorang manusia nak tetap dengan agama. Dengan sebab itu akal kita ni orang tempat kita ni baru-baru nak timbul. Dulu 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, orang kita dok punah-punah akal fikiran tak lain tak bukan dengan sebab dadah ratik, punah dengan debu ratik, banyak kira lah daripada perkara-perkara umpama tu. Tetapi pada zaman yang kita duduk ni, sebagai ayat kita kata dunia globalisasi tidak ada garisan, yang tidak ada sempadan. Akal fikiran kita terkadang tak kuasa nak memahami hamba anak cucu kita pun tak ada gapo dak malai telefon. Tidak ada bantasan garisan langsung memunahkan akal fikiran umat Islam, memunahkan akal fikiran syababil muslimin, pemuda-pemudi orang Islam. Habis licin. Hak tu salah satu daripada cara memikir yang nak memunahkan. Orang panggil ghazwatul fikr. Cara-cara nak memunahkan pemikiran seseorang. Dengan sebab itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia kata, awal sekali kita nak jadikan manusia yang berharga atas muka bumi ni, pasti kita kena retinya kata kita ni manusia yang berakal, lagi kita ni akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan muliakan oleh para malaikat dan manusia. Pasti kena jagakan akal fikiran. Kalau tak jagakan akal fikiran, lucu habis kita daripada perkara-perkara hak kita itu patut boleh, kita tak boleh. Hari ni mujur umat Islam kita ni, kebelakangan ini kebangkitan umat Islam daripada ustaz, daripada guru, daripada baba ratik, daripada asatizah, profesor, doktor ratik, pakak-pakak seru, pakak-pakak sebut kepentingan masyarakat umat Islam. Sehingga hari ini kita boleh tengok ketua-ketua di kalangan umat Islam kita, terkadang pak saudara kita
terkadang ayah kita, terkadang abang kita boleh pergi jawab teh besar-besar di dalam wilayah-wilayah apa nama panggil selatan hak kita duduk ni. Kenapa? Karena akal kita tak nak basuh demo. Karena akal kita tu sempat nak hambak demo dia, kata demo nak kok mana. Karena negara ni adalah negara yang bebas. Kita tahu perlembagaan dia lah macam mana, kita boleh duduk dengan tenang. Cara lagu tu lah hak ulama Islam kita nak. Bukan sekadar kata kita nak belaka bahu semua dengan orang. Terkadang kita nak belaka bahu sendiri, kita berasa kata kita ni pandai cidik. Sebenarnya kita jadi alak kepada orang paling sana dah. Ini perkara yang kita kena memahami perkara-perkara ni supaya kita tak jadi juluh di dalam pahaman-pahaman yang salah umpama. Kemudian apabila kita sebagai umat Islam ni boleh jaga dah akal fikiran, kita nak jaga pula maruah kita. Maruah umat Islam. Imam Syafi'i nas terang di dalam kitab-kitab dia, kitab dan kitab-kitab yang lain kata kepentingan kita sebagai umat Islam ni kena jaga maruah. Maruah ni makna lagu mana? Makna kehebatan kita lah. Kita sebagai orang Islam ni nak ada cara-cara kita nak boleh gerak hak pasal kita. Rupa besar sekali maruah orang Islam pakai. Karena pakaian umat Islam adalah berbeza di antara orang bukan Islam. Dengan sebab kita gunakan akal fikiran tadi, asah kita akal tadi kita tetap molek, kita boleh jaga maruah kita. Siti hak orang kita boleh tutup. Nak pakai hak molek kita boleh pakai. Anak cucu kita di sekolah boleh bertutup aurat. Dan pemuda-pemudi kita ni rupa tubik mai kata dia ni adalah orang yang beragama Islam. Sebab apa tu? Sebab hasil daripada kita sebagai umat Islam reti cara nak pakai hidup. Reti cara nak pakai hidup ni ya penting. Dengan sebab itu apabila maruah kita sempurna molek, kita boleh jaga, bolehlah kita jaga pula harta benda kita. Harta benda kita ni kita nak jaga, pasti ia kena lepas daripada dua perkara tadi. Pasti kita kena lepas daripada dua perkara tadi supaya tangga yang ketiga. Boleh jaga harta benda kita dengan cara molek. Kan cai-cai kita ni. Sebab kita terkadang kita faham kata harta benda ni harta hak kita. Kita faham kata benda tu hak kita. Kita ingat dah. Kata harta tadi tu bukan milik kita pada hakikatnya. Tuhawi kita pinjam saja. Dia termasuk daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala hak tuhawi kita. Sebab itulah datang daripada hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mal malullah. Harta tu harta bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala mengeluarkan hadis daripada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an dengan sanad yang hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, la tazalu qadamu 'abdihi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Kita tak akan boleh gerakkan kaki kita nak pergi pada tempat yang lain pada hari akhirat esok. Allahumma ya Rabbi sallim sallim. Kita kena wukuf belaka depan Tuhan esok. Tiap-tiap orang kena duduk depan Tuhan belaka. Ma minkum illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tiap-tiap orang ni kena kecek belaka dengan Allah Ta'ala semua. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap orang tu kena kecek belaka dengan Tuhan. Hak Tuhan nak tanya kita berapa nama? An malihi. Salah satu daripadanya daripada harta benda hak kita. Harta benda hak kita. Fima anfaq, daripada apa hak kita guna. Wa mimma iktasabta, dan daripada jalan mana hak kita hasil.
Sebab hari ni, maaflah kita nak sebut, terkadang kita nak pada habuai dunia ni gelap mata berdoa. Nak pada habuai dunia pasti kita kena kemukakan harta benda supaya nak menghasilkan habuai tinggi-tinggi. Terkadang kita cari harta pada zaman hak kita duduk ni. Zaman akhir zaman dekat kiamat hak kita duduk ni, manusia tak pada mana. Cara masalah cari harta halalun am haramun tak pada. Masuk jalan halal ke masuk jalan haram, aku tak pada. Terkadang menego perkara yang haram untuk nak menghasilkan makanan hidup dia, untuk nak menghasilkan nafkah bagi ahli dia, zuriat dia dan sebagainya. Tak ada tengok kepada mana ke halal, mana ke haram. Tak. Lalu Tuhan akan tanyakan kita. Sebagai manusia ni Tuhan akan tanya kita, lagu mana? Pilih ambil mana harta tadi? Benda ni bukan benda hak hamba kecek kamera tak berlaku dah. Benda ni akan berlaku sungguh sebagaimana kita akan mati tu. Kita ni akan mati, tengok orang mati tapi tak berasa tak kita tu kena mati supaya orang mati tu juga. Sebab itulah ilmu dengan yakin ini benda lain-lain. Terkadang orang tu ada ilmu pengetahuan tapi tak yakin, tak ada sifat keyakinan. Malam ni kita imarahkan masjid, imam kita, ahli jawatan masjid, ketua kita, naknya gapo? Nak kita pakai usaha wisera masuk ajaran dalam dada. Nak kita berasa yakin dengan ajaran hak kita duk bawa. Karena tidak ada ajaran yang benar seumpama ajaran kita ni. Dengan sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ia letakkan kebenaran tadi itu dua dasar. Dasar mula-mula nak kita faham kata kebenaran tadi itu kita kena faham sih. Benda tu duduk di kita belakang dah. Tak payah kita nak cari lain. Dalam rumah kita pernah benar benda tadi. Tapi berhajat kepada kita tadi itu ambil main guna. Dasar hak kena, dasar hak betul mula-mula ni iaitu ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan hak ada dalam Quran dan ajaran Tuhan hak ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu kita sebagai manusia tak seduk dalam dunia ni dalam keadaan sia-sia, tak keugi. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatlah buat kami semua daripada khabar dalam Quran. Tuhan khabar lagu mana terhadap ahli neraka esok. Kita nak ambil sikit, masuk sikit sini. Tuhan kata, wahum, mereka itu ahlun nar. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Minta Tuhan jauh. Tiap-tiap kali kita dengar seksa api neraka, sekurang-kurangnya kita minta doa jauh daripada. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta aku jauh daripada api neraka. Aku, ahli keluarga aku, siapa kita kasih minta jauh. Malaikat akan tulis bagi kita, kata mung ni pernah minta doa jauh daripada api neraka. InsyaAllah neraka tahu jauh pada aku. Mereka ahli neraka ni yastarikhuna fiha, duk teriak tangis di dalam api neraka esok. Teriak puak-puak dia. Walaupun duk dalam dunia ni ya suka, ya mengejek terhadap orang beriman. Kalau kita pergi Bangkok, negara kita ni, kita orang Islam ni, kerana tak minum arak, kerana tak cari budak, tak bergatu, tak bergani, orang tak bakar dah ajaran tu, suka main gitu ya dengan orang-orang Islam kita. Ramai di kalangan pemuda-pemudi kita duk gelicah, duk gelicing hatu lah, haduk ke sana-sana tu. Tapi adalah hak baik, tapi suasana ni dia boleh tarik manusia jadi punah. Ya suka terhadap ajaran kita. Kita pergi dengan ajaran hasan, nak zina pun tak boleh, minum arak pun tak boleh, reba pun tak boleh. Perkara-perkara hak tak molek tadi tu kita tegah diri kita belaka. Ya suka buat dia. Mengejek, mengajuk, yastahziun. Tapi akhirat esok
yastarikhuna fiha. Teriak tangis buat dia dalam api neraka. Teriak apa? Teriak dengan sebab dia tadi itu rasa sesal. Memang. Pas dia minta apa pada Tuhan? Dia minta kata Rabbana akhrijna. Hei Tuhan, kenal molek dalam hari itu. Tapi kenal hari itu tak ada berguna dah lah. Saja ya. Supaya kita pemuda-pemudi ni hak mari malam ni, hak dok mengaji lagi, hak dok talaki ilmu pengetahuan, hak dok di jamiah, dok gapo, ambil masa muda kita ni guna molek. Karena masa muda ni tak akan kembali di dalam umur kita kali yang kedua, tak ada dah. Habis ke habis ya. Masa orang tua suruh ngaji molek tak sah lah. Kiri kanan tak sah. Terus ngaji supaya boleh jadi orang, jadi kaki depan, boleh jadi pemimpin, boleh orang masyarakat, boleh tupai kita, diri kita boleh tupai, keluarga kita boleh tupai kita, masyarakat boleh bertupai juga dengan kita. Ni sebagai pemuda-pemudi umur kita ni, kita kena faham. Lalu fuad dia ni kata Rabbana akhrijna. Hei Tuhan, keluarlah kami daripada api neraka ni. Keluar buat apa? Mari buat apa pula? Nak pergi ke mana? Nak mari dunia ni. Mari tempat kita duduk ni. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami mana buat amal semula apa yang kami tak buat dulu. Setengah ahli tafsir kata, kami nak mari buat amal semula, mari nak ubah diri semula, mari nak proses semula, mari nak betul semula. Yang kami dok buat dulu, hak kami dok kerja dulu tak kena. Kami sesal dah, tapi sesal api neraka. Ghairal ladzi kunna na'mal. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata lagu mana? Hak kita sebagai umat Islam apabila dengarnya khabaran daripada Allah Ta'ala tentang orang kafir, kita sendiri jangan buat gaduh lagi. Kata aku ni orang Islam, orang beriman, tak apa laku lah, bukan lagu tu. Kita kena faham kata hak Tuhan royak tentang orang kafir, terkadang kita kena tipu dengan sebabnya, dengan sebab kita tak beringat. Kita dok gaduh tengok orang aksiden, paling tengok gitu, pahlik sana tu parik juga kereta kita. Lagu tu lah. Sebab tu Tuhan royak dalam Quran orang kafir ni, kita kena ambil ibrah daripadanya. Bukan mana kata Tuhan orang kafir bergaduh apa kita orang Islam. Bukan lagu tu. Ya tak boleh faham lagu tu. Kalau faham lagu tu kat Tuhan nak royak siapa? Royak kita lah orang beriman, orang kafir tak dengar mula dah Quran kita. Rugi pah rugi dah nama tu. Lalu Tuhan tanya, puak hak minta pada Tuhan tadi nak keluar tu daripada api neraka, nak mari ke dunia semula ni, mana? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Tuhan kata awalam nu'ammirkum ya ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke aku ya Allah dah kepadamu. Ni umur ya Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita sekali sahaja. Kena ke kenalah, tak kena ke tak kena. Tetapi buat apa? Umat masyarakat dalam tempat selatan kita ni, terutama anak mudi kita, anak pemuda-pemudi kita ni jadi punuh banyak ke. Buku dua tak batas lagi. Anak dia, terkadang anak kita, adik kita, anak saudara kita tak batas lagi. Orang perempuan. Hak lelaki nampak merah mata, tak tahulah siang dengan malam supa. Ya Allah, guna umur tak kena. Atau apabila masuk muka tu, pada kata nak kata apa tak boleh. Kerana tak tahu harga umur. Tuhan kata awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Tak ke aku widah ke umur padamu. Umur aku ni tak ke widah padamu. Pakak jawab kata, lah Tuhan widah. Tapi aku guna salah. Apabila salah, kita jawab depan Tuhan lagu tu. Tuhan kata, la takhtasimu ladayya. Jangan duk ngepek lagi. Jangan duk lahau suara lagi. Jangan duk kecep besar lagi. Padai dah. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id.
Sebab aku royak dah ke kamu dulu. Kata mu nak jadi lagu mana, mu nak pah ke mana, aku royak dah. Dengan sebab itu, Tuhan hatta mari belaka kita. Kita sebagai umat Islam, terutama Islam hak faham Islam. Bukan Islam bat percacun. Islam hak faham Islam, apabila ada imarah masjid umpama ni, kita pakat gi. Kita pakat satu. Kita pakatnya sokong. Buat apa? Kerana dalam majlis ni tidak ada dalam telefon. Keberkatan hak kita ada dalam masjid malam ni tak supaya kita tengok dalam telefon. Hawak apa begitu lalu ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak kata, majlis umpama kita ni ada sekali dengan kita malaikatus sayyahin. Malaikat yang senantiasa duk musafir serata dunia, carinya majalisul ilm, majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kirimkan malaikat yang ada di langit tadi itu istighfarkan bagi kita selama mana kita duduk dalam masjid ni dalam keadaan kita berais maya. Sebut nama kita, ben kita, minta apung bagi kita. Sebab tu katanya ulama tafsir, kalau kita ni dosa berasa banyak tebal sikit, mari kita duduk dalam majlis umpama ni, malaikat tu minta apung bagi kita. Malaikat sendiri yang tidak berdosa, tak salah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak berdosa malaikat. Ya buat apa hak Tuhan suruh. Ya tak jemu-jemu apa hak Tuhan suruh terhadap dia. Malaikat tu minta ampun bagi kita. Dengan sebab itu, imaratul masajid penting bagi kita. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia ni salah satu daripada orang bakar molek. Kerana orang bakar molek ni ghaleknya nak jadi molek. Al-aghlabiyah ghalek. Tetapi Tuhan cobakan dia dengan fakir. Sehingga dia mengaji tadi tu tak ada khetah nak tulis. Tak kuasa nak tulis di atas khetah. Kita ni nak beli khetah, masa kita ni nak kitab nak menulis, nak kalah dengan khetah dengan gotuga ni cukup. Tapi al-himmah himmah yang tinggi tadi itu telah raih daripada kita. Sebab kemudahan berdoa kita dapat, nikmat Tuhan tu berbagai-bagai terhadap kita, kita berasa kata benda tu tak ada harga bagi kita. Imam dia tulis di atas, ya Allah, tulis di atas daun-daun pelepah-pelepah tamat, di atas apa nama kulit-kulit, pergi cari kulit mari hak kering-kering, tulis atas tu ya cara-cara mengaji dia. Tetapi dengan sebab bakar dia molek, dia pun jaga diri dengan cara molek, dengan sebab tarbiyah mak pak. Mak dia orang Yaman, pak dia orang Quraisy. Beranak mari kepada ini Allah 7 tahun siap dah ingat Quran. Mulakan dengan lurah Arabiah, 2 tahun tu pergi ngaji lurah Arabiah. 7 tahun ingat dah Quran. 10 tahun boleh mengajar, 13 tahun boleh mengajar. Lalu salah seorang daripada Al-Hakim Ibni Bahr, salah seorang daripada tokoh ulama sejarah, orang mai tanya dia, kenapakah Imam Syafi'i ini nulis, boleh menulis, boleh mengajar tepat-tepat orang hak tua-tua mengajar, dia boleh ganti khisi. Kenapa boleh jadi gitu? Orang mai tanya dia. Hakim Ibni Bahr adalah ma'ruf lah dia di dalam sejarah tu. Dia kata hak ning-ning cahaya daripada cahaya Allah Ta'ala nak berikan kepada orang muda, derahnya masuk, mekarnya akal fikiran dan ilmu pengetahuan, boleh jadi pemandu bagi ummah. Sehingga dia kata, kalau berasa nak naiknya imi, mari kita pergi pakat semaya belakang Ibni Idris, yakni Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ini suara yang sedap. Apabila dia baca, cocok masuk dalam hati. Baca Quran ni cocok masuk dalam hati. Apabila imej sifat lagu tu kita makmum,
tak tahan air mata. Akan mengalir air mata walaupun tak bersuara, tapi menilih tubik. Kenapa? Kerana Quran ni benda hak makan hati. Quran ni perkara yang makan hati, pelik, tak serupa dengan yang lain. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan Al-Quran, iman seseorang itu jadi tambah. Dengan sebab itu, sirah imam kita ni, kalulah kita nak berjaya, dia kata, in kunta turidul fawza fid dunya wal akhirah fa'alaika bil ilmi, dia kata. Kalau mungkin nak kemuliaan, kejayaan dunia maupun di akhirat nanti, maka hendaklah mu calonkan dirimu sebagai orang yang berahli ilmu. Kita nak buat lagu mana? Kita kata, oh, ayah dulu tak ada mengaji mana, tak ada kerja, gitu lagi ni adalah uzuran hak kita tu. Tapi nak ayat kata mengaji ni, ya tak ada kata sayuk. Kita mengaji sekadar mana kita mampu. Jangan kata aku tak ada dah, biar kata tak ada lah, mati gitu. Lah, bukan lagu tu. Ya asuh mak pak ni, kalau ya faham agama sungguh, ya asuh anak ya, bukan makna paksa nah. Bukan makna paksa. Ni terkadang orang kita paksa siapa ke pening anak. Anak kita umur tak padan, nak hafal Quran 30 juzuk. Pening. Amo kenal ramai di kalangan budak-budak hak pening, orang Malaysia. Pening. Duk di Mesir, duk sekali duk bawah kereta kita, duk Perak, duk Belah, duk mengasuh lah. Allah. Hafal Quran 30 juzuk sungguh, tapi tak lewat kira, pening. Apabila mari panas siap. Cik-cik pergi mari, ibu bapa ni tak pandai nak qada anak dia. Ibu Imam Syafi'i ni dia pandai qada anak dia. Mak dia tu Al-Yamaniyah ni pandai qada, dia tak atas setara ni kena buat lagu ni. Cara hafal Quran dia tak serupa dengan orang lain. Dia hafal Quran bukan makna kata straight waktu. Berbagai-bagai waktu, pagi sikit, tengah hari sikit, tengah petang sikit, malam sikit, ya gigi tu. Bukan straight gigi tu. Lah, bukan lagu tu. Cara dia tu, hak kita nak tu Rusia. Baru Rusia sungguh lagu tu terpakai kerja sungguh. Supaya nak uwi kita ni jadi kena khadak naik. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Satu tangga ke satu tangga, satu tangga ke satu tangga. Bukan mana kata straight. Ni terkadang kita sengkau kata orang zaman kita ni, orang 40 lah, 50, 60, budak ni yang nak perasa supaya kita dak. Sebab itulah saya serulah kepada asatizah, guru-guru, orang-orang jadi kaki depan terutamanya, nayuk-nayuk kita ni kena buat juga cara-cara nak kerusuh, cara nak betulkan anak cucu. Tarbiyatul aulad fil Islam, cara nak tarbiahkan anak cucu di dalam agama Islam ni. Umur setara ni nak buat lagu mana, umur setara ni nak buat lagu mana. Majlis nyala tak pernah buat lagi. Hak dak buat tu kerusuh, nak kahwin ke apa nama tak apa, dah lah situ. Tapi lepas daripada kita ada dah anak, ada zuriat, ada cucu, ada anak apa nama ni, bagaimana kita nak tarbiahkan mereka wi jadi berjaya pula. Di situ tu Islam wi pitu besar. Bak dia besar sekali untuk budak tadi itu jadi nak terpakai pula. Lagi akan datang nak jadi orang tua pula. Kita nak tupai dia pula, pasti dia kena pergi dengan cara. Lalu imam ni mari di majlis, ya mari majlis gini. Sebab itulah kita jangan kita bakhil. Lagu mana? Kita mari masjid tempat mengajar kita wari hati anak kita. Sebab orang Jawi Nusantara kita ni, jamil-jamil atas-atas lah kita kata, marah budak mari ke masjid. Sedangkan kalau kita tengok di negara-negara hak berjaya tarbiahkan budak jadi hafiz, jadi tu jadi ni, ya wari masjid ni. Orang dok mengajar lagu ni wari penuh anak cucu dia. Hak umur ni tahun 7 tahun wari dah. Untuk nak pergi tengok suasana puak kita ni dok mengaji lagu mana. Pak dia ni bawa Imam Syafi'i pergi di majlis. Ya dok Mekah asal. Ya beranak di Asqalan. Asqalan ni di Gaza, Palestin lah.
Asqalani ramai tubik alim ulama dalam sejarah, bukan sikit. Tuai kitab Fathil Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, Asqalan juga dia, mari duduk di Mesir. Lalu dia bawa mari kepada majlis Imam Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Ibn Uyainah tokoh ulama ahli sunnati wal jamaah, ulama hadis. Qira'ah tak nak kecek dah, ulama hadis, guru bagi Imam Syafi'i lah. Imam Syafi'i kecil lagi masa tu tak balik lagi lah, mari duk ngaji dengan Sufyan Ibn Uyainah. Cara ngaji mari duk gini, mari duk dengar, ya tengok muka guru tu, ya dah budak, ya masuk dalam akal. Amal sendiri pernah tajribah masa duk ngaji di Pramita ni 20 tahun lepas, masa guru kita duk mari ngajak kita budak, mari ikuti naik kereta kosong apa nama, Jabat Jala dulu turun sini, mari tengok para ulama kita duk mengajar. Kita boleh daripada majlis tafaqquh, orang panggil majlis kita nak hasilkan ilmu tadi itu, ya tak ada di dalam kelas. Dalam kelas ada mengaji kelas 1, kelas 2, kelas sampai kelas 10, ya tak ada. Ya ada di majlis lagun ni. Sehingga tertanam di dalam diri Imam Syafi'i rahimahullahu taala ilmu hadis. Ilmu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesal daripada guru dia. Imam Syafi'i dia pejam mata, dia boleh tahu kata hak ni sah, ni tak sah daripada hadis. Ada qawaid cara nak pilih hadis tak sabit. Mula-mula yang ngaji lurah tengok pok mok yang mikir. Bahasa ni yang penting. Ngaji lurah dulu sampai ke umur 7 tahun hafal Quran. Lepas daripada tu mari ngaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni go terkadang maaf lah deh. Umur 2 30, 25 mengaji agama, 40 Imam Nawawi pun tak pernah dengar. Ni kata ke hak lain. 40 Imam Nawawi apabila malaikat kata wa man nabiyyuk, siapakah Nabi Muhammad mung tu? Siapa? Nak pergi jawab lagu mana kepada mungkar wa nakir, hadis Nabi tak pernah dengar langsung. Sebab tu baru ni di Kok Kiang, apa nama, di negara Naratiwat kita ni, mari kumpul di antara orang Thailand dengan orang Malaysia. Buat kumpulan untuk mari dengarnya hadis arba'in. Ni salah satu daripada sebab-sebab kita nak mengimarahkan masjid juga. Benda ni kita kena mikir berulangan, sebab generasi anak cucu kita dok mari semua. Orang muda semua dok mari, balik ilmu kita kedok sebar semua. Apabila manusia ni boleh fahamnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara molek, walaupun dia ada hawa nafsu, dia boleh kontrol. Walaupun dia tadi tu lucu, bulah sikit, tak jurus sikit, dia boleh kontrol. Dia tak kuat sangat, dia tak teruk sangat. Dengan sebab itu kita dengar kisah Imam Syafi'i ini, dia mari dengar daripada Sufyan Ibn Uyainah. Luah-luah. Orang panggil tafsir al-lughawi, tafsir lughawi ataupun tafsir bin mafhum. Tafsir dengan cara luah-luah, bukan pendetailan, supaya nak akad satu tangga lagi. Kita tak say juga baca pandai tetapi tak faham gapo. Kemudian hak darajat yang ketiga, hak ni orang nak takhassus. Orang nak takhassus ni makna mana? Makna kata yang ngaji Quran, hafal Quran ingat, kemudian fahamkan Al-Quran, kemudian kuasa pula nak ambil dalil daripada Quran tak pada tempat yang jadi kena. Boleh kau ngaji lagu tu? Boleh. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang wang rebuk, ada sistem hak dia tadi itu, sapakan kepada itu matlamat kalau kita ngaji mengikut laksud hak dia. Sekarang lah ni mazhab yang tersebar di atas muka bumi ni, hak dekat dengan cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi aku oleh ulama, iaitu mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebar dia seluruh dunia dan dia dekat sekali dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala dia kata, aku tak pernah tengok orang yang lebih ikut terhadap jinjak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pada Imam Syafi'i. Satu kali
Rabi' ibn Sulaiman, anak murid dia hak sedega-sedega dua orang duduk tepi dia. Muzani seorang, kemudian Rabi' ibn Sulaiman. Dan dua orang ni sangkun dua orang sebarnya ilmu tok guru seluruh dunia. Ya anak murid yang kena buat kerja juga, supaya kita ni lah nak harap pada ketua kita nayuk saja tok nebel tok menik, kita sebagai anak makmum tak gerak langsung, ya tak pergi juga. Ya kena capur tangan. Orang mengaji pun sama. Nak naiknya ajaran Islam, kita jangan mikir kata nak akak orang. Ni silap faham setengah-setengah kata apabila kita akak tok guru kita, bukan mana kata kita akak dia, kita tak naik. Lah, bukan lagu tu. Apabila kita akaknya guru kita, akaknya Islam, kita sendiri Allah Ta'ala akak naik. Lalu Al-Muzan itu Rabi' ibn Sulaiman ni, satu hari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia dok bicara dengan Imam Ahmad. Peristiwaan ni ada sebut di dalam kitab Hilyatul Awliya bagi Imam Abi Nu'aim, dan kitab Manaqib Syafi'i bagi Imam Baihaqi. Kitab Manaqib mana kitab sejarah lah tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lalu Imam Rabi' duk dengar lah Imam Ahmad duk kecek bicara dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni keistimewaan dia dalam masalah dia nak fahamkan hukum agama, dia cari dulu dalam Quran sebab dia mujtahid kan. Mujtahid mutlak dia, makna kata boleh waktu baik hukum direct daripada Quran, tak kena taklid orang, bahkan haram pula yang nak taklidkan orang. Lagu mana? Dia bicara tengok le Quran tak ada, le hadis tak ada. Dia kata dengan pendapat dia. Apabila dia kata dengan pendapat dia, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ni bawa hadis mari ke dia. Wahai Imam, dua orang ni berguru pergi mari. Wahai Imam, hadis ada ni bukan tak ada. Mana pula wahai Ahmad? Dia baca, qala haddatsana fulan fulan fulan, hingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata lagu tu. Imam Syafi'i kata lagu mana? Dalam sejarah tak ada riwayat kata hadis mana. Imam Syafi'i kata nah, hadza ra'yi wa qawli. Ini adalah pendapat aku dan pendirian aku. Fatruk ma aqul, maka tinggallah wahai orang pengikut aku ni, apa aku ijtihad mari dulu tinggal. Pakai hak apa hak dalil itu siapa. Subhanallah, Imam Ahmad menengung. Apabila amba pergi tengok belak-belak masa duk mengaji guru dulu tu, guru dia Imam Malik berbalah tu juga. Imam Malik dia hukum kata tak sunat kita celak, jolakkan, gosokkan dengan anak jari ni ke, di celah-celah kaki apabila kita ambil air semaya. Tak sunat dia kata. Bahkan makruh dia kata. Datangnya riwayat daripada Yahya ibn Yahya Al-Laythi sebagai riwayat Muwatta Imam Malik yang masyhur. Datangnya ashab dia bawa datang anak murid dia ni, sikap kita jadi guru. Anak murid Imam Malik ni bawa datang hadis itu, ya wahai ya Aba Abdullah, hei bapa Abdullah Malik ibni Anas, hadis ni ada dalam sahih pula tu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat gini, basuh kaki dia jolak-jolak gitu sunat. Imam Malik tunduk kepala, dia kata hadza qauli wa ra'yi fatruk ijtihadi. Ini adalah pendapat aku dan apa nama pendirian aku, tinggallah aku ijtihad dulu, tinggal. Nak rakyat kata mereka itu hormat kepada dalil. Apa mereka itu hormat kepada dalil? Hormat kepada dalil tu makna kita hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu itu mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Apabila Tuhan kata, Nabi kata, tunduk. Jangan kita akak bau nak lawan, jangan. Itu bukan sikap imam kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia lepas
lepaskan diri dia belum daripada dia nak mati. Dia kata, tiap-tiap pendapat aku yang menyalahi jalan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku minta taubat daripadanya, sama ada aku ada ataupun aku mati. Ni sikap tok guru kita, ni sikap ulama kita. Perkara ni hak amal rakyat bukan pada kocik amal. Boleh kita sebagai orang ngaji semua di depan kita ni, sekurang-kurangnya orang mengaji boleh baca bahasa Arab, cuba bagi baca dalam kitab Manaqib Al-Imam Syafi'i bagi Imam Baihaqi, ataupun dalam kitab Hilyatul Awliya bagi Imam Abi Nu'aim Al-Asfahani, akan didapati di dalam itu. Itulah sedikit daripada pengajaran yang kita sebagai umat Islam boleh ambil pengertian sedikit sebanyaklah untuk kita isikan hidupan kita. Hak molek jadi molek gi lagi, hak cermelang jadi cermelang gi lagi, hak hebat hebat gi lagi. Karena orang Islam kita ni kena duduk dengan dunia. Dalam arti kata, kita imarahkan dunia ni jadi tempat ibadat kepada Allah Ta'ala. Gerak geri dia tak lebih daripada 5 perkara. Wa ima dia kerja perkara yang wajib, ataupun dia kerja perkara yang sunat, ataupun dia kerja perkara yang haram, ataupun perkara yang makruh, ataupun perkara yang haram. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam jangan berhenti sama sekali daripada kita menuntut ilmu pengetahuan. Hacu boleh dalam seminggu sehari kita carilah ilmu tambah. Tak boleh seminggu sehari, 2 minggu sehari, tak boleh lagi 3, tak boleh lagi 4, tak boleh lagi, kiralah. Kerana ilmu itu kalau kita hasilkan dia, nescaya kita akan jadi orang yang berjaya hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah dalam Quran suruh minta tambah malaikat ilmu pengetahuan. Wa qur rabbi zidni ilma, ilmu pengetahuan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tak kala tiap-tiap kali dia semaya, lepas daripada dia baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, dia berdoa dengan doa kata Allahumma rabbi zidni imanan wa yaqinan wa fahman wa ilman ya rabbal alamin. Dia berdoa sama lawi Tuhan barukan ilmu pengetahuan kepada dia, pahaman amalan yang soleh. Kerana benda tadi itu, kalaulah kita tak tengkakkan diri kita dengan amalan, dengan ilmu pengetahuan, nescaya kita tak berjayalah hidup di atas muka bumi ini. Kerana kalau harta kita nak cari tambah, maka ilmu tu lebih utamalah. Kerana ilmu tu lebih berhajat daripada harta. Harta kita kena jaga dia, tetapi ilmu dia jaga kita. Ini perkara yang tak sama di antara dua perkara. Walaupun Islam tak sekat kita nak cari harta dengan cara yang halal, akan tetapi ilmu adalah muqaddimah, permulaan yang kita itu kena hasilkan perkara tersebut. Itulah sedikit daripada perkara yang amba boleh mengingati diri amba sendiri dan kaum muslimin, terutamanya yang sudi hadir pada malam ini untuk menyaksikan syairillah, lambang Allah Subhanahu wa taala, yakni imaratul masajid. Itu salah satu kebaikan, dan kita duduk di dalam rahmat Tuhan, ujian dok turun ni, janganlah kita terlupa berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i kata masa mustajabid doa, masa hujan dok turun. Janganlah kita duduk saja berdoa banyak, semua hajat kita mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda yang payah di sisi kita, tapi di sisi Allah Ta'ala tak ada benda payah. Kalau Tuhan wik kita, insya-Allah kita akan hasil benda hak tersebut tadi. Sekadar inilah pada perjumpaan kita sekali ini. As'alullah Subhanahu wa Ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.